Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Kristina binti Muhammad Safi dari kelas 303. Saya akan membentangkan tentang penentangan tokoh tempatan menentang British di negara kita. Tokoh yang saya pilih ialah Datuk Maharaja Lela. Datuk Maharaja Lela ialah pembesar ke-8 Perak yang merupakan pejuang negara yang bertanggungjawab kepada sumpah dan janjinya. Beliau berketurunan Dain Selili, anak Raja Bugis yang berasal dari daerah Sulawesi. Semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah III, beliau dilantik sebagai mufti serta dianugerahkan gelaran Datuk Maharaja Lela Tan Lela dengan kuasa memancung tanpa bertanya. Datuk Maharaja Lela bersama-sama dengan Datuk Bahaman dan pemimpin lain seperti orang-orang kaya agar diraja atau lebih dikenali sebagai Datuk Sagor dan Ngah Kandin. Beliau merancang dan membuat pakatan untuk membunuh James Wheeler Woodford Birch ataupun JWW Birch. Keputusan itu diluluskan oleh Sultan Abdullah dan dihadiri oleh pembesar-pembesarnya pada 21 November 1875. Namun, beliau didapati bersalah terhadap pembunuhan JWW Birch pada 2 November 1875 diparsir salah oleh mahkamah yang bersidang dari 14 Disember hingga 22 Disember 1876 di Matang, Perak. Beliau dijatuhi hukuman gantung sampai mati pada 20 Januari 1877 di Taiping, Perak. Antara sebab awal penentangan beliau di negeri Perak ialah hak menguntit cukai diambil. Pada 24 Julai 1875, Birch memaksa Sultan Abdullah menandatangani pengisytiharaan yang membolehkan British mengambil hak mengutip cukai. Sultan Abdullah diugut akan diturunkan tahta jika enggan menandatangani pengisytiharaan tersebut. Birch membakar rumah Raja Ngah Ibrahim kerana meneruskan kutipan cukai di Bidor. Seterusnya ialah mencabar ketuanan orang Melayu. Kemarahan Sultan Abdullah dan pembesar Perak memuncak pada 2 November 1875. Sultan Abdullah dipaksa menandatangani surat penyerahan kuasa kepada British. Kuasa mentadbir negeri diserahkan kepada residen yang berkuasa sebagai pelantik hakim, menguruskan cukai dan melantik penghulu. Akhir sekali ialah mencabuli adat resam. Birch dibenci oleh Sultan Perak dan pembesar-pembesarnya kerana mengharamkan sistem penghambaan yang menjadi adat resam orang Melayu. Birch sengaja menimbulkan kemarahan orang Melayu dengan menyimpan hamba-hamba perempuan di rumahnya. Peristiwa penentangan ini bermula pada 21 Julai 1875. Datuk Maharaja Lela bersama-sama orang-orang kaya Seri Agar Diraja Ngah Kandin iaitu Datuk Sagor dan pembesar-pembesar negeri lain telah bermesyuarat di Durian Sebatang untuk merancang perjuangan dan pembunuhan JWW Birch. Mesyuarat ini telah dipengerusikan oleh Sultan Abdullah sendiri. Pada 15 Oktober 1875, Gabenor Negeri Selat iaitu William Jervois telah mengisytiharkan ke atas negeri Perak. Datuk Maharaja Lela telah membina kubu di Pasir Salak dan bersedia untuk berperang. JWW Birch dan askar-askarnya termasuk jurulahli bahasa iaitu Mat Arsyad telah ke Pasir Salak pada 2 November 1875 untuk melaksanakan pengisytiharaan tersebut. Mat Arsyad dan pengikutnya telah diarahkan untuk menampal pengisytiharaan di Pasir Salak bagi membangkitkan kemarahan penduduk Pasir Salak dan Kampung Gajah. Pandai induk telah membunuh Mat Arsyad dan seterusnya penduduk telah mengamuk dan menyerang JWW Birch dan askarnya. Melalui serangan tersebut, JWW Birch telah dibunuh oleh si Putun.
Berikutan peristiwa tersebut, Datuk Maharaja Lela telah diburu dan setahun akhirnya Datuk Maharaja Lela ditangkap dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati pada 20 Januari 1877 di Taiping, Perak kerana merancang pembunuhan tersebut. Antara faktor kegagalan ialah faktor istana. British menggunakan istana untuk memadamkan kebangkitan masyarakat setempat. Faktor yang kedua ialah faktor yang seterusnya ialah British berpakat dengan Belanda. Kedua-dua pihak bekerjasama untuk memadamkan kebangkitan masyarakat setempat. Faktor yang ketiga ialah kelemahan strategi. British menggunakan pelbagai strategi untuk mengatasi kebangkitan masyarakat setempat, seperti kekuatan tentera, senjata moden, memecah belahkan pakatan, menggunakan istana dan tipu daya. Selain itu, penentangan bersifat setempat, tidak meluas ke seluruh negeri. Di samping itu ialah kelemahan teknologi. Senjata barat lebih canggih berbanding dengan senjata yang digunakan oleh masyarakat setempat. Akhir sekali ialah sokongan. Tidak menyeluruh dan kurangnya sokongan dari pihak istana. Antara usaha yang boleh dilakukan ialah dengan menanamkan perasaan bangga menjadi rakyat Malaysia. Hal ini kerana kebanggaan bagi seorang yang berjiwa merdeka adalah apabila mereka dapat mendirgahayukan tokoh-tokoh pejuang Malaya terulung ke setiap penjuru alam. Seterusnya, menyuntik perasaan sayang dan menghargai perjuangan tokoh-tokoh tempatan dalam jiwa. Hal ini penting untuk disemai agar dapat mengenali tokoh pejuang terdahulu yang dapat kita lihat di dalam buku atau di mana-mana sahaja. Di samping itu, menjadi anak muda yang bersifat patriotik dan sentiasa memahami dan menghayati sejarah negara. Dengan ini, mereka akan menghargai dan tidak melupakan pejuang negara yang telah berjuang. Akhir sekali, menamakan bangunan dan jalan-jalan utama sempena nama tokoh. Dengan ini dapat membuktikan bahawa negara berterima kasih kepada jasa dan bakti mereka dalam membebaskan negara daripada penjajah. Semangat juang yang tinggi dan tekad merupakan contoh nilai terbaik diwujudkan oleh para pejuang yang bangkit menentang kuasa barat. Sikap keberanian dan tidak gentar dalam melawan musuh merupakan kemuncak semangat yang ditunjukkan oleh para pejuang terdahulu. Kita hendaklah mempunyai jati diri ampuh dan tidak tunduk kepada tekanan pihak musuh dalam suatu perjuangan. Kita hendaklah berani mempertahankan maruah diri dan keluarga daripada dicalarkan oleh pihak lain. Kita hendaklah sentiasa bersedia tampil di barisan hadapan dalam menghadapi serangan musuh-musuh negara. Melalui pelaporan tugasan kajian lapangan ini, saya dapat mengetahui latar belakang Datuk Maharaja Lela, faktor yang membawa kepada penentangan, peristiwa penentangan, faktor kegagalan perjuangan masyarakat setempat dan usaha menghargai perjuangan tokoh tempatan. Sekian sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.